Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji, apa makna haji? Haji ialah al-qasdu. Al-qasdu, menuju. Al-hajj ialah al-qasdu, menuju. Itu dari segi bahasa. Dari segi syarak, dari segi agama, al-hajju ialah dari segi agama, al-qasdu ila baitillah, menuju ke rumah Allah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu di waktu-waktu tertentu. Manakala umrah pula, makna umrah dari segi bahasa az-ziyarah. Umrah ialah ziarah. Ziarah menuju ke rumah Allah. Okey, Tuhan kata al-hajju, kerja haji itu ashhurun ma'lumat, adalah ashhur jamak. Kalau satu syahru. Ada tak dalam Quran syahru? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Jadi haji itu adalah bulan-bulan maklumat tertentu. Maknanya tak boleh buat sebelum bulan haji ataupun selepas bulan haji. Apa dia bulan haji? Bermula daripada Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. Jadi kalau niat buat haji di bulan Ramadan, sah tak? Tak sah. Sebab Tuhan kata haji ialah bulan-bulan tertentu sahaja, bermula daripada Syawal. Kemudian faman, maka siapa yang faman farada, maka siapa yang farada, berniat untuk melakukan fihinna, pada hinna tu balik pada ashhur, pada bulan-bulan haji. Mereka ingin farada, ingin melakukan pada bulan haji al-hajj, ingin melakukan haji. Maka apa kewajipannya? Fala rafas, maka tidak boleh dia rafas. Apa makna rafas? Rafas berjima dan juga mukaddimah. Tak boleh bersama isteri. Bila ni? Sebaik saja niat, walaupun belum menanggal ihram, belum memakai ihram, tapi niat tu mestilah di tempat dia miqat. Sampai kat miqat dia berniat haji, belum tukar pakaian tu, masih pakai seluar, masa tu dah tak boleh dah. Okey. Fala rafas, tidak boleh bersama isteri. Wala fusuq, dan tidak boleh melakukan perbuatan fasik. Apa makna fasik? Fasik ni ialah dari segi bahasa tertanggal. Fasaqati ar-rutab, buah rutab tertanggal daripada tandannya. Itu asal dari segi bahasa. Kemudian perkataan fasik digunakan kepada orang yang melakukan maksiat. Kenapa? Sebab ketika orang melakukan maksiat, iman dia telah tertanggal daripada hatinya. Imannya telah tertanggal. Dan ulama mengatakan siapa yang melakukan maksiat, sebenarnya masa itu dia tak ada iman. Dan masa itu juga sebenarnya dia tak kenal Tuhan. Siapa yang buat maksiat, ketika itu dia tak kenal Tuhan. Boleh? Orang lalu depan polis kan, dia tahu dah polis tapi dia speed juga. Apa makna tu? Sama ada dia tak kenal polis ataupun dia bodoh sombong kan. Kalau dia kenal polis, dia buat apa?
dia slow. Sama juga kalau dia tahu, dia kenal Allah, Allah tu maha melihat, Allah tu maha mendengar, dan Allah akan catat apa saja dia buat. Masa tu dia buat tak maksiat? Tak. Masa orang sedang mengumpat, dia kenal tak Tuhan? Cuba tanya dia sedang mengumpat kan, awak kenal tak Tuhan? Dia jawab apa? Dia jawab kenal, tapi sebenarnya tak kenal. Kalau kenal, dia berhenti mengumpat. Boleh? Wala fusuk, dan tidak boleh melakukan perbuatan maksiat, dosa-dosa. Wala jidal, dan tidak boleh jidal. Apa makna jidal? Bertengkar. Jidal ni tak boleh bertengkar. Bila ni? Fil hajj, di musim haji. Okey, bergaduh ni, kalau balik ke Malaysia dah habis musim haji, boleh bergaduh? Boleh? Ataupun sampai ke airport Jeddah je boleh? Tak boleh kan? Tapi Tuhan kata tak boleh bergaduh pada musim haji. Adakah bermakna selepas musim haji boleh bergaduh? Habis apa maksud ayat ni? Tak boleh buat fusuk, maksiat musim haji, lepas tu boleh? Mungkin orang yang buat maksiat lepas haji tu dia faham salah kot ayat ni. Dia sebenarnya bila-bila masa tak boleh buat maksiat, tak boleh buat perbuatan fasik, tak boleh bergaduh. Bila-bila masa di mana-mana, dan bila masuk musim haji lagi tak boleh. Penegasan. Kenapa? Kenapa? Soalan, buat haji tiba-tiba Tuhan kata tak boleh bertengkar, tak boleh buat maksiat, apa kaitan dengan haji? Keadaan masa tu ramai sangat, kemudian cuaca panas, jadi tak boleh bertengkar. Kalau cuaca sejuk boleh. Sebenarnya Allah nak bagi tahu semua ibadat tu bertujuan untuk membentuk akhlak yang mulia. Apa saja ibadat, solat ke, puasa ke, haji ke, sebenar matlamatnya ialah supaya kamu berakhlak. Kalau pergi haji bertengkar, tak ada faedah kamu pergi haji, tak sampai tujuan. Haji itu hanyalah sebagai alat ataupun cara untuk membentuk akhlak. Maka sebab itu Tuhan kata jangan bertengkar. Kalau bertengkar tak sampai tujuan haji. Kalau buat maksiat tak sampai tujuan haji. Banyak tak orang buat maksiat di musim haji? Biasa pergi haji? Biasa. Ada orang buat maksiat? Tak ada? Oh, tak nampak orang buat maksiat? Kadang-kadang bercakap bohong kan? Kadang-kadang menipu, kadang-kadang bergaduh, kadang-kadang mengumpatkan. Dia tu nampak je warak tu, tapi balik kampung, dosa tak? Dosa. Bergaduh biasa tak? Pertama-tama cuaca panas, orang ramai, masa nak cium Hajar Aswad, biasa tak bergaduh? Kadang-kadang di Mina, di Arafah, nak masuk bilik air kan, berebut, kita dah duduk dalam barisan, tiba-tiba dia potong queue, marah tak? Bergaduh. Jadi akhirnya tak sampailah tujuan haji untuk membentuk akhlak yang mulia. Jidal ni contohlah, kadang-kadang orang bergaduh pasal apa makna haji? Haji ialah hajilah. Tak, haji makna lain. Tak, haji makna hajilah. Tak, ada maksud lain. Tak. Itu bergaduh lah tu. Bila diwajibkan fardu haji? Tahun 5 Hijrah. Tak, 7. Tak, 8. Akhirnya bergaduh. Kadang-kadang bergaduh bab hukum. 3 helai rambut kena berapa cupak beras ataupun seekor kambing. Seekor kambing, tak, 3 cupak je. Tak, saya dah belajar dengan Ustaz Mu'in. Tak. Bergaduh. Kadang-kadang suami isteri bergaduh. Biasa. Saya pernah tengok. Tak pernah tengok. Saya pernah kerja musim haji. Pergi mula-mula elok, tiba-tiba bergaduh. Suami jalan depan, isteri jalan belakang je. Kan?
Banyak berlaku. Kadang-kadang balik Malaysia bercerai. Mana tak sampai tujuan haji. Kadang-kadang bergaduh pasal selipar. Macam-macam. Kita kat Malaysia pun bergaduh. Orang tak ramai, cuaca tak panas. Pergi kat sana, orang lagi ramai, cuaca panas. Kadang-kadang makanan tak cukup, lagilah cabarannya besar. Dan kesabarannya perlu lebih tinggi. Okey? Kalau lelaki maksiat apa dia? Dia tak pergi salat Jumaat di masjid, maksiat. Kenapa tak pergi masjid? Penat buat umrah. Siapa suruh buat umrah sampai penat? Yang wajib umrah ke solat Jumaat? Itu pusuk. Bila tak pergi solat Jumaat di masjid, bagi lelaki itu pusuk. Jangan. Perempuan pula asyik pergi je. Kadang-kadang shopping membazirkan, pusuk juga, fasik. Dah beli 3 line, nak beli 1 lagi kan? Sebab apa? Yang tadi beli mahal, ini jumpa murah, beli 1 lagi. Itu pusuk, sebab membazir. Kadang-kadang dia beli makanan lebihkan, membazir. Besok beli lebih lagi, pusuk. Boleh berlaku dalam keadaan yang kadang-kadang tanpa kita sedar. Okey, wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja yang kamu lakukan min khairin, daripada khair. Apa makna khair? Dalam bahasa Arab, kalau khair tanpa alif lam, bukan al khair, apa makna dia? Nakirah. Nakirah makna dia umum. Umum makna dia apa saja jenis kebaikan, sama ada besar ke kecil ke, orang nampak ke orang tak nampak ke, semua itu ya'lamullah, Allah mengetahui. Apa Allah nak bagi tahu dalam ayat ni? Apa saja kamu lakukan daripada apa saja kebaikan, Allah tahu. Apa yang Allah nak sebenarnya? Yang tersiratnya apa? Allah nak mendorong supaya kita semua rajin, bersemangat, berlomba untuk buat kebaikan. Kenapa? Kamu tak rugi pun, sebab Allah tahu. Dan bila Allah tahu, Allah tak akan setakat tahu je. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Walaupun sebesar zarah kebaikan, yarah, kamu akan dapat hasilnya di akhirat besok. Benar, Allah nak menggalak, nak mendorong kita, jangan malas buat kebaikan. Kadang-kadang benda tu simple aja. Musim haji kan, jumpa orang, senyum, khair. Senyum khair tak? Dapat pahala tak? Tapi sebab kita penat 3 kali umrah hari tu, jumpa sahabat semua tak senyum. Cerdik ke tak? Kenapa tak senyum? You tahu tak, I 3 kali umrah, penat tahu. Baik, tak payah buat lah. Faham tak? Salah tu. Mana lebih baik? Jumpa orang, kita di Mekah ni akan selalu jumpa orang, kecuali dia tak keluar bilik. Kan? Mana lebih baik? Dia selalu jumpa orang, dia selalu senyum, dengan dia pergi umrah 3 kali sehari. Mana lebih baik? Senyum. Mana lebih jimat kos? Tapi kadang-kadang ramai orang pergi kerja umrah kan. Bukan sunnah Nabi buat umrah berkali-kali setiap hari. Tapi sunnah Nabi, jumpa siapa, senyum. Jumpa siapa, bagi salam. Okey? Setiap 4 tahun sekali digalakkan buat umrah. Bukan hadis. Tak, hadis kursi bukan semua sahih. Jangan faham semua hadis kursi sahih. Tak. Hadis kursi ialah daripada Allah. Kemudian bahasanya Nabi olahkan jadi bahasa dia, tapi dia wahyu daripada Allah. Tapi adakah semua sahih? Tak. Kadang-kadang hadis kursi tengok-tengok palsu, sebab penceritanya dipertikaikan. Jadi tak ada hadis yang sahih digalakkan buat umrah 4 tahun sekali. Yang adanya ialah as-salawatul khamsah, salat 5 waktu, wa Ramadan ila Ramadan, bulan Ramadan ke Ramadan akan datang,
wal umrah ila al umrah, dan umrah ke umrah akan datang, kafaratun lima bainahuma. Itu adalah sebagai kafarah antara dua ibadat tu. Faham? Itu hadis sahih. Jadi kalau kita buat umrah tahun ni, lepas 10 tahun kita buat umrah pula. Jadi antara 10 tahun dosa-dosa kecil terpadam dengan sebab dua umrah. Faham? 4 tahun sekali. Setahu saya itu bukan hadis sahih. Setahu saya bukan hadis sahih, walaupun dia kursi ya. Okey, bagi pada saya nak cek. Bagi pada saya, setahu saya tak ada hadis yang menggalakkan buat 2 tahun sekali ataupun 4 tahun sekali. Okey. Jadi mana lebih baik kita buat umrah kerap ataupun jarang-jarang? Jarang-jarang lah. Sebab apa? Kalau kita buat 5 ataupun 6 tahun sekali, berapa banyak dosa kita diampunkan? 5 tahun. Tapi kalau kita buat setahun sekali, berapa banyak dosa diampunkan? Biarlah cerdik matematik. Apa dia? Satu lagi, umrah ni sunat. Jangan kita duk kejar benda yang sunat, benda yang wajib terabai. Apa dia yang wajib? Mencegah kemukaran, menyuruh yang ma'ruf, itu wajib. Kita setiap hari tengok benda mungkar, tengok orang tak buat benda ma'ruf, tapi kita tak usaha untuk cegah. Tapi umrah kita pergi habis kos 4-5 ribu. Jadi utamakan yang wajib sebelum kita banyak habiskan masa untuk buat benda yang sunat. Sebab itulah Nabi, walaupun dia dekat, dia buat umrah berapa kali? Berapa kali? 4 kali. Nabi orang yang paling hebat, umrah 4 kali je. Kita berapa? Lebih dari 4. Dah lebih 4 dah. Okey. Apa saja kamu lakukan daripada kebaikan, ya'lamuhullah. Kadang-kadang orang nak cium Hajar Aswad kan, kita dah lama berdiri kat situ, tiba-tiba ada orang tua, kita pun bagi kat dia. Bila kita bagi kat dia, langsung kita tak dapat, kita pun reda. Allah tahu tak mana lebih besar pahala, kita cium orang tua tak dapat dengan kita bagi orang tua kita tak dapat? Mana lebih besar pahala? Kita utamakan orang tua. Okey, wa tazawwadu, dan berbekalah oleh kamu, fa inna khaira az-zadi, maka sesungguhnya sebaik-baik zat tu bekalan. Sebaik-baik bekalan. Pernah dengar tak nama kitab Zadul Ma'ad? Pernah? Oh tak. Pernah? Zadul Ma'ad, siapa pengarang dia? Dia tahu. Pengarang dia Ibn Qayyim Al-Jauzi. Makna dia pada zat bekalan, Al-Ma'ad kembali, bekalan untuk kembali kepada Allah. Okey, fa inna khaira, maka sesungguhnya sebaik-baik zat, sebaik-baik bekalan ialah taqwa. Tuhan perintah tengok susunan ayat. Mula-mula Tuhan begitu, bulan haji sudah diketahui, maka fokusnya apa dia? Fokusnya apa dia? Bukan kerja haji, bukan wukuf melontar apa, fokusnya akhlak. Mulut kena jaga, jangan bertengkar, jangan buat benda yang fasik. Lepas tu Allah larang kan, jangan. Lepas tu Allah buat pula, apa saja kebaikan yang kamu lakukan, maka Allah tahu. Maka berlombalah buat kebaikan di Mekah. Fastabiqul khairat. Ramai orang pentingkan diri bila pergi Mekah. Nak tolong orang, nak senyum, nak bagi salam pun susah. Sebab apa? Pentingkan diri. Kemudian semua tu perlukan apa? Nak pergi Mekah, perlukan bekalan. Bila Tuhan kata berbekalah oleh kamu, bekalan apa ni? Secara umumnya bekalan bila nak pergi Mekah, kita musafir biasa kita bawa apa?
bawa duit, bawa pakaian, dan mungkin bawa Maggi, sardin, kan? Tapi dalam banyak-banyak bekalan, Tuhan kata bekalan yang paling baik apa dia? Takwa. Subhanallah. Kenapa? Kalau kamu bawa makanan banyak tapi tak ada takwa, kamu akan bergaduh je, kamu akan bertengkar je, kamu akan buat maksiat. Sebab takwa tak ada. Boleh? Sebab tu dalam satu hadis yang kita pernah belajar dalam hadis Riyadhus Salihin, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah pada Allah di mana saja kamu berada. Di Mekah ke, di Mina ke, di Arafah ke, takutlah pada Allah. Sebab itulah sebaik-baik bekalan. Kemudian wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanah. Kemudian ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan, tamhuha. Kebaikan yang kamu lakukan setelah kejahatan akan memadamkan kejahatan. Boleh? Itulah pesanan Nabi, iaitu berada di mana-mana bekalan yang terbaik ialah takwa. Sebab tu kalau kita tengok musim haji ada 3 bulan. Tapi kerja haji sebenar bila bermula? Hari apa? Hari ke-8 kan? Dan bila berakhir? 13. Jadi sebenar berapa hari je kerja haji? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari je. Sebab tu orang Timur Tengah, negara Teluk, dia pergi bila? Mekah. Kadang-kadang hari ke-7 dia pergi, kadang-kadang hari ke-8 dia sampai. Dan bila dia balik? Hari ke-13. Kadang-kadang dia buat nafar awal, hari ke-12, petang tu dah balik dah. Jemaah Malaysia pergi bila? Sebulan sebelum tu kan. Lepas tu balik pula, orang dah balik semua, dia bawa balik kan. Tapi hasilnya banyak tak berlaku perubahan? Tak banyak kan. Bila balik Mekah, ada tak jemaah-jemaah baru di masjid taman kita? Ada? Kau tak pergi? Saya rasa macam tak nampak je. Kalau ada pun yang dah datang sebelum haji, muka baru tak ada. Kalau ada pun muka baru sementara je, sebulan lepas tu hilang. Maknanya perubahan tak ada. Sebab apa? Dia tak bawa bekalan yang terbaik. Jadi kalau kita tengok haji itu, dia bermula 8 Zulhijjah. Jadi hari pertama haji bermula 1 Syawal. Berapa lama tu sebelum melakukan kerja haji? Berapa lama masa dia? 2 bulan 7 hari sebelum haji. Adapun selepas haji, setelah 13 Zulhijjah, tinggal berapa hari lagi untuk habis musim haji? 17 hari saja. Jadi masa mana lebih banyak, sebelum haji ke selepas? Sebelum. Apa hikmah dia? Apa hikmah dia? Inilah watazawwadu. Allah nak supaya kita betul-betul mencari bekalan takwa masa tu lama sebagai persiapan. Dan sayangnya, kalau kita tengok kan, biasa orang pergi nak melakukan haji, dia ikut kursus. Kursus haji dia berapa lama? Bersiri kan, lama kan, kadang-kadang awal tahun sampai akhir tahun. Lepas tu tengok-tengok nama tak naik, ikut lagi kursus 2 tahun, sebab yang tahun lepas dah lupa dah. Kursus apa tu? Berkenaan dengan apa? Hukum hakam haji. Tapi ada tak kursus takwa? Ada? Tak ada. Yang paling susah ialah takwa. Sebab tu ramai orang pergi haji, tanyalah bab hukum haji, dia boleh jawab, dia boleh jadi ustaz pula. Tapi kadang-kadang lepas balik hotel start rokok. Semalam saya pergi satu tempat tu, lepas kursus haji, duduk kat luar masjid, dalam kawasan masjid, tapi di luar masjid, tengah isap rokok, baru habis kursus haji. Ada tak sifat takwa? Tuhan kata sebaik-baik bekalan takwa, bukan makanan, bukan duit. Sebab tu ada kursus takwa sebelum pergi haji. Dan kursus yang paling penting apa dia?
Apa yang paling penting dilakukan oleh mereka yang ingin melakukan haji? Bertaubat kepada Allah. Bertaubat. Kalau kamu tak bertaubat, kamu tak akan ada taqwa. Taubatlah daripada segala dosa. Yang tak pernah pergi masjid, pergilah masjid, solat jemaah. Yang merokok ke, berhentilah merokok. Yang suka lepak, buang masa apa semua, bertaubatlah, ubahlah sebelum kamu pergi haji. Orang macam ni kalau dia bertaubat sebelum haji, dia balik selepas haji berubah. Tapi kalau sebelum haji pun tak berubah, sama je, maka selepas haji walhasil balik asal. Okey, wattaquni, dan takutlah pada Allah. Bila Allah berkata sebaik-baik bekalan takwa, maka Allah pun perintah. Perintah apa? Bukan bawa makanan. Tak. Allah perintah benda yang paling penting. Wattaquni, takutlah kepada aku. Dan Tuhan suruh siapa ni? Ya ulil albab, wahai orang yang. Kenapa Allah suruh bertakwa hanya kepada orang berakal? Patut Tuhan perintah semua kan? Wattaqu annas, wahai manusia. Tak. Perintah takwa khas untuk orang yang ulul albab sahaja. Apa pengajarannya? Maksud yang tersiratnya apa? Orang yang bertakwa hanyalah orang yang berakal. Dan orang bila berakal, dia akan bertakwa. Bila dia tak bertakwa, sah dia tak berakal. Faham? Faham ke tak? Bila dia tak bertakwa, sah dia tak berakal. Dan bila dia berakal, pasti dia bertakwa. Orang tengah mengumpat ni, dia baru balik masjid kan, dan dia pula profesor di satu universiti. Tapi lepas balik masjid dia mengumpat. Masa tu dia berakal ke tak? Tak. Sebab apa? Tidak ada takwa. Boleh ke? Memburu binatang. Dia bela binatang di Malaysia? Tak. Yang tak boleh di Mekah aja. Tak. Tak ada kaitan langsung. Dia tak boleh memburu binatang ketika dalam ihram dan di tanah haram. Bila dia tangga kain ihram, dia pergi ke Jeddah, ada binatang kan, dab. Boleh tak dia buru? Boleh. Tapi terlepaslah kapal terbang nanti. Tak ada kaitan. Siapa bela binatang di Malaysia, teruskan. Jangan nak pergi Mekah, lepas semua. Lepas tu balik Mekah cari mana binatang aku. Agama tu mudah, jangan menyusahkan. Yang mudah banyak lagi dia tak buat. Dia fikir, dia khayal, sampai tak jadilah pergi haji macam tu. Okey? Dan pengajaran juga, Allah perintah bertakwa pada orang yang berakal saja. Pengajarannya juga apa dia? Semakin kita berakal, semakin kita berfikir tentang kebesaran Allah, kita akan menjadi semakin bertakwa. Dan semakin kita kurang berfikir, semakin takwa kita rendah, semakin iman kita lemah. Faham tak? Contoh, kita tengok binatang je, kita berfikir sampai kita rasa kebesaran Allah. Percayalah, kita akan menjadi orang yang semakin bertakwa pada Allah. Tapi kalau tengok apa saja, malah berfikir. Kamu tahu tak makanan asal daripada apa? Malah lah fikir, orang mandi ni tak ada takwa. Aku nak makan je. Betul lah tu. Kalau nak makan saja, sama tak dengan yang kaki empat tu? Cuba tanya lembu. Lembu, kamu tahu tak rumput ni macam mana tumbuh? Malah nak fikir, sama dengan orang tu.
Bila Tuhan sebut nyamuk dalam Quran, apa faedah dia? Allah tak malu untuk innallah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udah. Allah tak malu nak buat perumpamaan seumpama nyamuk yang kecil. Allah tak malu. Kenapa? Apa faedah Allah sebut nyamuk? Allah nak kita berfikir, daripada nyamuk kecil tu kamu akan kenal Tuhan yang maha hebat. Bila berfikirlah. Unta, Allah sebut tak? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kamu tak tengok kepada unta. Kenapa Allah suruh tengok? Sebab Allah nak kita berfikir dan akhirnya kita kenal Allah. Bila kenal, jadilah kita orang yang bertakwa. Okey. Ini fikir nak masak apa gini? Cuti nak pergi ke mana? Hotel mana ni? Dan Allah sebut dalam surah Ali Imran, Allah sebut sifat orang yang ulul albab. Ada dua kan ciri-ciri ulul albab. Siapa boleh beritahu dalam surah Ali Imran? Surah ni selalu kita baca dan selalu kita dengar. Pertama, ulul albab ialah allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ciri-ciri pertama ulul albab sentiasa berzikir pada Allah, ingat pada Allah. Mulut dia, bibir dia basah dengan zikir dalam semua keadaan. Yang kedua, wa yatafakkaruna, di sini pula, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lantas setelah dia berfikir, lantas dia menyebut Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Itulah ulul albab. Tengok langit je rasa kebesaran Allah. Bila rasa je dia berzikir Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi siapa tengok langit tak rasa apa-apa, memang dia tak berakal. Hari ni tengok langit, berfikir. Fikir tak? Jawab je. Tak berfikir. Memanglah tak berakal. Bukan saya kata, Allah kata. Okey. Ayat seterusnya. Laisa alaikum. Okey. Sekarang tengok kaitan ayat 197 dengan 198. Bila Allah berkata, takutlah pada Allah, sebaik-baik bekalan ialah taqwa. Takutlah pada Allah. Sahabat pun risau, musim haji ada peluang tak nak berniaga? Ada peluang, orang ramai, orang nak makan, orang nak sewa kereta, nak sewa unta. Jadi sahabat kata, nanti aku berniaga tak termasuk dalam perbuatan fasik dan termasuk orang yang tak bertakwa. Maka mereka sahabat risau. Bila sahabat risau, turun ayat ni. Laisa alaikum. Tidak ada ke atas kamu junahun, dosa, an tabtagu, bahawa kamu mencari fadlan min rabbikum, kelebihan kurniaan daripada Tuhan kamu. Kelebihan apa ni? Rezeki. Kamu nak berniaga je, tapi jangan menipu, jangan sampai lewat solat, jangan sampai lupa berzikir pada Allah. Jangan sampai menzalimi orang lain. Harga RM10 kamu letak 500 kan. Jangan melampau. Boleh? Jadi Islam tu bukan makna buat ibadat tak boleh campur aduk dengan urusan dunia. Boleh? Boleh. Masa azan. Tak, di masa azan tak wajib berhenti. Yang wajib berhenti berniaga masa khutbah Jumaat. Itu haram. Kita kalau Jumaat haji, kita daripada Malaysia, kita nak berniaga tudung Farida kan? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Sebab kita memang kaki bisnes kan. Pantang ada orang ramai. Boleh? Kalau orang kata salah, tanya dia, awak tak baca tak ayat 198? Masa khutbah itu pun bagi lelaki. Perempuan boleh membeli dan boleh menjual, tapi perempuan tak boleh membeli daripada lelaki. Masa tu
Hmm? Haram tu sebab wajib Jumaat, perempuan tak wajib. Okey, tengok subhanallah. Ini ayat pasal haji. Boleh tak nak campur aduk dengan urusan dunia? Boleh. Tapi bekalan paling penting takwa. Sama juga salat pasal surah Jumaat. Tuhan kata apa? Bila kamu dipanggil untuk solat, Tuhan kata apa? Fas'au ila zikrillah. Bersegeralah kepada zikir kepada Allah, iaitu solat Jumaat. Kalau kamu sibuk berniaga dengan urusan dunia, tapi bila dengar je azan solat Jumaat, berhenti, bersegera kepada zikrillah. Kemudian lepas habis solat, buat apa? Pergi cari lagi rezeki Allah. Tengok Islam, solat sekejap je, sebelum tu cari dunia, selepas tu pun cari dunia. Itu pun lewat juga solat. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Kalau kita pergi beli kedai orang lelaki dan makan masa tu, kita bersyubhat. Kita antara sebab, penyebab orang lelaki tu buat dosa. Faham? Yang nak pergi makan masa solat Jumaat tu kenapa? Sabar je lah. Habis solat Jumaat makan lah. Alah, biasa kan. Kan puasa biasa satu hari. Kenapa tak boleh sabar sekejap? Jangan menyebabkan orang lelaki buat dosa. Orang lelaki dalam banyak dosa. Khutbah dekat rumah. Tak, siapa yang dengar? Lelaki ke perempuan? Lelaki. Lelaki tu dekat rumah. Boleh apa ni? Tak boleh. Tak boleh. Dia kena pergi masjid dan dengar khutbah di masjid. Kan Nabi cakap, kalau pergi awal dapat pahala seperti seekor unta, lewat sikit seperti lembu, lewat sikit seperti kambing, lewat sikit seperti ayam, lewat lagi seperti telur. Takkanlah bertukar unta dengan telur. Dalam pahala tak banyak. Pergilah awal. Dan saya pernah hantar satu hadis dulu kan. Siapa yang mandi awal, pergi awal dan berjalan kaki, duduk pula dekat khatib dan dengar khutbah, kemudian solat. Apa kelebihan dia? Setiap satu langkah pahala dia puasa setahun dan qiyamul lail setahun. Setiap satu langkah. Tapi syarat pertama mandi, yang kedua pergi awal, yang ketiga berjalan kaki, yang keempat duduk dekat khatib imam tu. Berjalan kaki. Cukuplah tu. Dia maksud mandi hari Jumaat ni ialah mandi untuk hilangkan bau. Kalau dia mandi subuh, kemudian dia tak bekerja, tak berpeluh, kira mandi Jumaat lah tu. Tapi kalau dah mandi pagi, kemudian pergi kerja buruh kan, tepi jalan panas apa semua, badan busuk, kena mandi lagi. Pahala dia setiap satu langkah puasa setahun dan qiyamul lail setahun. Kalau 200 langkah, 200 tahun berpuasa, 200 tahun qiyamul lail. Begitu abang-abang tu. Dalam masjid dekat pergi lewat. Okey? Carilah kelebihan min rabbikum. Tengok Tuhan kata kelebihan tu daripada siapa? Daripada siapa? Rabbikum. Kenapa Tuhan sebut? Supaya kita jangan sombong. Bila dah dapat, bila dah kaya, jangan lupa dia adalah mir rabbikum, bukan kerana usaha kamu. Ramai orang bila dah dapat, dah kaya, dia mula sombong. Fa iza afattum min arafat, apabila kamu telah bertolak min arafat, daripada Arafat. Apa makna Arafat? Arafat ialah, dia banyak pendapat, ada 5 pendapat. Pertama,
Arafah ni daripada perkataan Arafah. Arafah makna tahu. Orang pergi Mekah daripada berbagai bangsa, dia berta'aruf, berkenalan, maka dipanggil Arafah. Satu. Yang kedua, Arafah daripada makna iktiraf. Orang biasa pergi Mekah, pergi Arafah, dia mengiktiraf dosa-dosa dia yang banyak, dia pun istighfar dan minta ampun kepada Allah, maka iktiraf itu dipanggil Arafat. Yang ketiga, Arafat tu tempat Adam dan Hawa berjumpa. Bila berjumpa dua dipanggil Arafah. Betul kan? Dan yang keempat, Arafah makna dia tempat tinggi. Bila tempat tinggi nampak. Sebab itulah kalau kita duduk di Arafah, kita akan nampak Mina, Muzdalifah. Dan kalau kita duduk Muzdalifah, kita nampak Arafah sebab dia tinggi. Jadi tempat tinggi dalam bahasa Arab dia panggil Arafah. Sebab itulah di akhirat besok, antara syurga dengan neraka ada satu tempat tinggi. Nama apa? Antara syurga dengan neraka ada tengah-tengah, tempat tu tinggi. Nama? Al-Anfal? Tak. Al-Anfal harta rampasan. Apa dia nama? Al-A'raf. Daripada Arafah tu sebab dia tinggi. Surah apa tu? Surah Al-A'raf. Boleh? Jadi ada 4 pendapat. Yang mana satu betul? Yang mana ada dalil? Semua tak ada dalil. Tapi yang paling tak betul ialah tempat Adam dan Hawa berjumpa. Itu paling tak betul. Sebab tak masuk akal kan? Tak, saya beritahu itu pendapat orang ramai. Ada yang lemah, ada yang betul. Oh, saya sebut 5. Oh, jadi nak yang kelima. Okey, saya bagi. Yang kelima, bila Jibril mengajar Adam cara-cara melakukan kerja haji, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Bila Jibril mengajar Adam cara melakukan haji di Arafah, Adam pun berkata, "Araftu." Apa makna araftu? Aku dah faham. Maka tempat itu dipanggil Araftu, daripada Araftu jadi Arafat. 5. Yang paling tepat dari segi bahasa ialah Arafah ialah bermakna tempat yang tinggi dan mudah dilihat. Adapun tempat Adam dan Hawa berjumpa itu tak ada dalil. Yang pertama, tempat berkenalan, kan berbagai bangsa kan. Yang kedua, tempat mengiktiraf dosa-dosa dan beristighfar. Yang ketiga, tempat perjumpaan Adam dan Hawa. Yang keempat, tempat tinggi. Dan yang kelima, Jibril mengajak Adam cara melakukan haji dan Adam menjawab Araftu, Arafat. Jadi ada sebahagian orang Melayu pergi ke Arafah, kemudian dia berdoa kat situ, minta apa? Minta jodoh. Sebagaimana Adam berjumpa dengan Adam dapat jodoh kat situ ke dah kahwin lama dah? Dah kahwin lama kan, bukan jumpa jodoh kat situ. Dia salah faham. Kemudian Adam pula jodoh dia pertama satu-satu tu je. Yang dia dah ada isteri kat rumah, jodoh apa lagi? Itu niat tak baik tu. Ya. Okey, cukup ayat ni tak habis ni. Fazkurullaha indal masy'aril haram. Ada soalan tak? Kenapa panas tiba-tiba? Kenapa dia padam? Oh, cukup masa, on time jima. Ya Allah, kalau kita dengan masa Tuhan macam tu kan, bagus. Apa dia? Sewa 1 jam. Oh, dia berkira. Dia ambil masa Tuhan, dia membazir, dia tak berkira kan. Itulah perangai manusia. Kita bukan nak waktu lebih pun, tapi ambillah pengajaran. Dengan duit kita berkira, dengan umur yang Tuhan bagi, buang masa je. Okey?
Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.